Okay. So kita akan tengok kepada topik yang sebelum ini. Okay. So saya bagi dia tugasan berkenaan dengan free market ekonomi, okay, dan juga capitalism. Okay, ataupun capitalism. Jadi saya minta you cari pasal dia punya features, dia punya advantage, dia punya disadvantage. Okay, kemudian kita belajar pasal common ekonomi. Sekejap lagi kita akan tengok kepada apakah perbezaan dan juga apakah kelebihan dan kekurangan. Kebiasaannya topik ini dia lebih kepada teori. Teori ini dia akan tanya lebih kepada perbezaan, persamaan, kemudian apakah kebaikan, apakah keburukan yang dilakukan dalam strategi ekonomi. Okey. Dan so di sini kita ada empat. Kita ada Islamic ekonomi, kita ada mixed ekonomi, kita ada common ekonomi, kemudian kita ada free market ekonomi. Okay, so kita tengok kepada free market ekonomi. So basically dalam free market ekonomi ni dia adalah ekonomi yang kita panggil sebagai ekonomi bebas, di mana kurang campur tangan daripada kerajaan, cuma adanya firm dan juga household yang akan membuat segala keputusan ekonomi. Bila kita kata keputusan ekonomi ni, dia merujuk kepada penggunaan sumber. Okey, kita ada 4 sumber, iaitu kita ada land, kita ada labor, kita ada capital, kita ada entrepreneur. So semua keputusan itu dibuat oleh firm dan juga household di dalam peringkat free market ekonomi. So jadi government buat apa? Government dia cuma hanya melaksanakan undang-undang, menggubal undang-undang, tetapi kuasa untuk menentukan ekonomi itu amatlah sedikit lah. Okay. So apa keywords dalam free market ekonomi ni? Kesemua keputusan ini dibuat oleh firm, okay, dibuat oleh firm dan juga dibuat oleh household. Okay. So tadi kalau kita tengok sini dia dah sebut, okay, dia kata with the minimal government intervention. Maksudnya kat sini adalah di mana campur tangan kerajaan tu sangat-sangat sedikit dan kadang-kala tak ada langsung. Sebab ekonomi ni adalah yang menggerakkan negara lah. So bila kita kata ekonomi, dia mestilah melibatkan duit. Okay, duit keluar, duit masuk. So jadi apa-apa undang yang dibuat mesti akan mengganggu ekonomi. So jadi, dan sebab itulah dalam free market ekonomi, kerajaan langsung ataupun sedikit tidak boleh mengganggu aktiviti ekonomi. Okay, so jadi di manakah dipraktiskan? Di dalam negara-negara yang besar lah, macam contoh USA, Jepun, Canada, Germany. Okay, kalau you perasan Jepun, Canada, Germany ni adalah negara-negara yang kaya. Okay, negara-negara yang kaya, negara-negara yang sangat-sangat aktif di dalam aktiviti ekonomi. Ini macam mana mereka boleh kaya? Sebabnya salah satu dia adalah bila kita kata bebas ni bermaksud apa-apa benda kita boleh jual. Kita boleh jual senjata, kita boleh jual benda-benda yang illegal, okay. Tapi at the same time juga kita juga boleh jual benda-benda yang orang kata memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Cuma beza dia dengan negara kita ni ada undang-undang. Undang-undang kita pun mengawal ekonomi. So, jadi bila kita kata kita mengawal ekonomi, dia akan bukan semua benda lah yang kita boleh jual lah. Even macam contoh kita punya ketum kan. Ketum kita tak boleh jual sebab sebabnya adalah dia akan menyebabkan ketagihan. So, tapi kalau dekat negara luar, mereka nampak ketum itu adalah sebagai ubat untuk menyembuhkan. So itu beza dia. Okay. Tapi walaupun ada juga lah bad perception, tetapi macam Malaysia mengambil banyak kepada bad perception lah. Sebabnya takut disalahguna pakai. Tapi kalau ikut kebiasaannya adalah digunakan untuk perubatan. So, apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri dalam free market ekonomi ini, okay, ciri-ciri dia adalah di mana dia adanya price mechanism. Price mechanism ataupun dikenali sebagai mekanisme harga.
Mekanisme harga ini bermaksud harga ini ditentukan oleh demand dan juga supply. Maksudnya demand ni adalah pembeli. Okay. Demand ni pembeli, supply ni adalah penjual. Maksudnya kat sini adalah apabila adanya contoh kita ambil contoh. Macam mana dia ditentukan harga? Kalau kita fikir secara logik akal kan. Kalau contohlah kita jual buah. Okay, kita jual buah. Kita jual buah jagung contoh. Kalau kita jual 10 unit, okay, jual 10 unit buah jagung, tapi yang pembeli dia hanyalah seramai 1 orang. Mungkin 1 orang dia boleh makan sebanyak 5 unit. Okay. Kena faham, buah ini dia adalah barang-barang yang kita panggil sebagai tak tahan lama. Makin hari dia makin lama makin rosak. Hari ini kita ambil fresh, esok dia dah mula berkurang kualiti dia. Lagi 2 hari kualiti dia makin berkurang. Lagi makin lama makin berkurang. Okey. So apabila berlaku macam gini, okay, dia ada baki lagi 10 unit. Okey. Kemudian dia ada 1 orang sahaja yang nak membeli 5 unit. So untuk mengelakkan penjual mengalami kerugian. Okay. So maka dekat sini apa yang berlaku? Mereka akan cuba untuk turunkan harga. Sebab apa? Sebabnya kita risau akan berlaku kerosakan terhadap buah jagung yang kita nak jual tadi. Okay. So macam itulah dia punya sesuatu yang kita panggil sebagai apabila supply lebih besar daripada demand, dia akan menyebabkan harga akan menurun. Sebab apa? Sebabnya penjual lebih banyak daripada pembeli. Itu yang orang kata kalau macam contoh kita pergi kedai-kedai bazar ke kan. Penjual menjual barang yang sama. Contohlah dia menjual martabak. Okay. Untuk mendapatkan tarikan pembeli, dia akan cuba untuk bermain dengan harga. Maksudnya bila dia kata bermain dengan harga, dia akan mengurangkan harga tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan mekanisme harga. Sama juga sekiranya demand lebih besar dari supply, pembeli lagi banyak daripada penjual. Bila pembeli lebih banyak daripada penjual akan mengambil keputusan untuk menaikkan harga. Kenapa dia naikkan harga? Sebabnya adalah itu memberikan mereka punya keuntungan. Sebabnya orang barang sikit, kita nak jual sikit tetapi banyak sangat orang yang nak beli ni. Jadi semua orang perlukan benda tu. So kita boleh jual dengan mahal. Sebab apa? Sebabnya mereka sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan barang tersebut. Macam itu. Okay. So dalam economic decision, dia ada what, how dan juga for whom. So dalam price mechanism dan juga economic system ini, dia mempunyai kuasa untuk menentukan apa barang yang nak dikeluarkan, bagaimana dia nak proses barang tersebut, okay, dan juga kepada siapa dia nak keluarkan. Sebabnya dalam free market ekonomi ni kita kena tengok ciri-ciri dia. Bila kita kata bebas, bermaksud okay, apa-apa jenis barang yang ada permintaan dia akan beli, apa-apa dia akan jual. Okay. Bagaimana dia nak laksanakan, ikutlah kepada kemampuan teknologi dia dan kepada siapa. Dia boleh pilih, sama ada T20 ke, M40 ke, B40 ke. Itu dia adalah free market. Dia berbeza dengan negara kita. Kalau negara kita ada 2 orang. Kita ada 2 unit ekonomi. Kalau macam kita ada firm untuk keluarkan barang-barang yang kita beli. Kemudian kita ada kerajaan. Kerajaan yang mengeluarkan barang untuk kegunaan semua orang. Maksudnya, dia sediakan hospital untuk semua orang. Okay. Tak kisahlah B40, M40 atau T20. Tapi dia berbeza kalau contoh kita masuk hospital swasta. Orang yang mampu sahaja untuk masuk dalam hospital swasta. Kalau kita ada duit, kita boleh masuk hospital swasta. Okay.
So itu beza dia kalau kita tengok dari segi ekonomi, dari segi free market ekonomi ni dengan negara kita. Okay. Alright, nombor 2, minimum government intervention. Intervention ini adalah campur tangan. Dalam free market ekonomi, bila kita kata bebas, bermaksud dia memang lepas tangan. Lepas tangan kepada pembeli, lepas tangan kepada firm untuk melaksanakan ekonomi. Tapi kerajaan dia memang tak ada langsung mengganggu aktiviti ekonomi. Maksudnya, mengganggu ni adalah kerajaan akan bantu untuk bagi insurans, kerajaan akan bantu untuk bagi subsidi, kerajaan akan bantu untuk menyediakan hospital, tak ada. Dia tak macam negara kita. Setiap tahun dia akan bagi kerajaan akan bagi bantuan rakyat. Setiap tahun kerajaan akan menyediakan hospital baru, menyediakan public transport yang baru. Tapi negara-negara yang bebas macam USA, okey, mereka tak ada benda tu. Semua perkara melibatkan duit. Sebab itu perlunya ada kata insurans. Kalau kita nak pergi hospital, kita kena ada insurans kat sana. Tak ada insurans bermaksud kita sakit sendirilah, kita terpaksa rawat diri sendiri. Kemudian kita nombor 3 dah tengok kita ada existence. Existence ni bermaksud kewujudan consumer power, okay? Dalam free market bermaksud suara pembeli itu didengar. Okay. Kalau contohnya kita nak boykot, okay, memang akan memberi kesan besar kepada penjual. Sebabnya aktiviti ekonomi mereka ini dikuasai oleh pembeli dan juga penjual. Dia tak ada macam hak penjual, tak ada. Dia cuma ada hak pengguna. Okay. Dan juga bila dia kata kewujudan consumer power ni, bermaksud mereka ni ada kuasa untuk menentukan apakah barang-barang yang mereka nak beli. Bermaksud firm dia bukan sesuka hati dia nak jual, kan? Sebab itulah firm dia akan suka menggunakan survey untuk mencari permasalahan konsumer. Sebab apa? Melalui soal selidik, mereka boleh tahu apakah barang yang mereka boleh keluarkan mengikut kepada demand. Kalau mereka jual sahaja, okay, tanpa mengikut citarasa penjual, tanpa citarasa pengguna, so itu akan menyebabkan mereka tak untung, rugi lah. Okay, nombor 4. Semua citizen dia ada hak untuk memiliki personal property. Maksudnya semua orang dia mempunyai hak masing-masing untuk mendapatkan rumah, mendapatkan perniagaan, semuanya bebas. Tapi kena ingat, bukan semua orang mampu untuk nak membeli rumah, bukan semua orang mampu untuk dah memiliki perniagaan. Sebab itulah negara-negara besar, orang-orang Malaysia ni dia suka panggil sebagai negara-negara seperti USA ni, orang yang kaya dia akan semakin kaya, orang yang miskin dia akan semakin miskin. Sebab apa? Bila orang miskin memang dia akan tertindas. Bila tertindas bermaksud mereka tak mampulah nak beli apa-apa. Nak beli ubat pun tak boleh. Tapi kalau orang kaya, semua benda mereka akan dapat. Okay, nombor 5, freedom to enterprise merujuk kepada bebas untuk mereka ini berniaga. Okay, bebas untuk berniaga. Bermaksud mereka, kenapa dia kata bebas untuk berniaga? Sebab mereka ada mencari profit. Mereka mencari profit. Okay, sebab dalam kapitalisme ni dia adalah mengajar kita untuk survive. Survive dengan membuat perniagaan. Okay. Nombor 6 dia samalah macam nombor 2. Okay, so apakah kelebihan? Okay, dalam sistem kapitalisme dia berlaku secara automatik. Bila kita kata automatik ni, dia adalah melalui price mechanism. Okay, price mechanism yang ditentukan oleh demand, yang ditentukan oleh supply. Dia tak ada macam kita kata
kita kena minta bantuan kerajaan untuk menurunkan harga, kita minta kerajaan untuk kurangkan harga ayam bila pada hari raya tak ada. Dekat negara mereka ini semuanya berlaku secara automatik. Tengoklah, bergantung yang manakah yang ramai. Kalau pembeli ramai, maksud pembeli dia boleh menguasai ekonomi. Tapi kalau penjual yang ramai, dia akan menguasai ekonomi. Okay. No need for bureaucracy. Okay, birokrasi ini bermaksud okay, birokrasi ini dia adalah di mana dia membolehkan orang untuk dia membolehkan orang untuk mendapat membuat keputusan lah. Dari segi keputusan, okay, dari segi keputusan dia adalah di mana formality. Okay, formality bermaksud formality ni adalah dia perlu orang kata kalau dulu kan kita belajar kalau dalam ITB ke ataupun management, kita akan belajar pasal autokratik, okay? Kemudian kita akan belajar ke pasal demokratik. Kalau you masih ingat lah, autokratik ni dia adalah di mana keputusan semua dibuat oleh kepala ataupun dibuat oleh ketua. Demokratik adalah di mana kita melihat kepada pendapat semua orang. Pendapat semua orang barulah kita boleh buat satu keputusan. Tapi birokrasi ini adalah di mana keputusan itu dibuat oleh pemerintah. Okay? Pemerintah tu bermaksud siapa yang berkuasa lah. Maksudnya kat sini bila dikata no need, bermaksud kita tak perlu secara formality di mana semua keputusan itu boleh dibuat oleh pembeli dan juga penjual. Okey. Kelebihan dia lagi, dia akan lebih efisien. Kenapa dia kata efisien? Sebab adanya profit. Sebab itulah kalau kita tengok negara-negara luar yang besar-besar ni, mereka ni macam-macam teknologi dah keluarkan. Sebab apa? Inilah profit. So mereka tahu, mereka nampak benda tu memberikan keuntungan. Okay. Alright. So itu adalah dari segi economic system. So kita tengok dulu kita buat nota sikit. Okay. So dari segi sini ternampak adalah kita tulis kat sini Kita tengok. Pertama, okay, kita tengok dari segi price. Okay. Price mechanism. Kemudian kita ada freedom of enterprise. Okay. Kemudian dia ada ekonomi. Okay. Economic activity. Okay. Source, sumber. Okay. Dari segi price and mechanism, ini harga ditentukan daripada demand dan supply. Okay. Freedom of enterprise, okay, dia ada freedom of enterprise. Economic activity pula adalah dikawal, okay, dikawal oleh firm, okay, dikawal oleh firm dan dikawal oleh household. Household ni adalah isi rumah. Kalau firm ni supply, household ni demand. Macam ni. Okay. So kita bezakan. Alright, so kita tengok apakah keburukan dia. Bila kita belajar kebaikan, mesti ada keburukan. So dari sini kita nampak bahawa dia kata ada wide gap. Wide gap ini adalah jurang. Jurang yang besar. Bila kita kata jurang besar, bermaksud okay, dia ada jurang besar di antara orang kaya dan miskin. Kalau kita kata jurang ni, contoh macam ni, ni jurang. So ni orang kaya, ni orang miskin. So bermaksud kat sini, yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Kalau kat Malaysia, kita seimbang. Kita macam ni. Kaya, miskin.
Sebab apa kita seimbang? Sebab kita adanya bayar zakat. Okay? Kita adanya bayar cukai. Okay? Kita adanya public goods. Public goods ni maksudnya macam semua barang-barang lah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okay. Okay, number 2. If a consumer with much money exercise high demand for luxury. Okay. So dia kata kalau consumer mementingkan barang luxury, maksudnya bila dia kata pentingkan barang luxury, so bermaksud mereka akan kurangkan production necessities. Luxuries ini adalah barang mewah. So ini adalah barang keperluan. Dalam masa kita kata tadi lah, free market economy ni adalah negara yang bebas. So bila kita kata bebas, bermaksud dia bergantung kepada demand. Okay. Kalau demand orang itu adalah untuk barang-barangan mewah, so makanya mereka hanya akan beli, mereka hanya akan produce barang mewah sahaja. Sebab apa? Barang mewah itu menguntungkan berbanding dengan barang keperluan. Sebab tu dia kata, kalau consumer dia lebih demand kepada luxury, mereka akan ignore. Mereka akan ignore. So bila mereka ignore, bermaksud barang keperluan tak ada lah. So kita makan tu semua mahal. Okay. Nombor 3 pula, dia kata the private entrepreneur ignore social activity. Social activity ni kalau macam kat kita, kita suka buat gerobok Ramadan, kita bagi makanan kan. Kemudian kita pergi buat kebajikan di rumah anak angkat, rumah kampung angkat. Kan, kita bersihkan rumah, kita bantu orang banjir. Tapi dekat negara-negara bebas ni mereka dah buang benda tu. Sebab apa? Mereka rasa itu membebankan. Sebab ni bila dia buat social activity ni, dia akan menggunakan kos. So dia akan merugikan lah. Sebab tu negara mereka ni dia tak mengamalkan social activity. Tapi kalau dari segi realitinya memang ada. Tapi jumlah orang yang tidak melaksanakan social activity tu lebih ramai daripada jumlah orang yang melakukan social activity. Contohlah, kita tengok macam iPhone dia bekerjasama dengan UNICEF. Okay. Tapi macam kita tengok dia macam negara-negara Jepun, okay, barang-barang mereka tak ada pun yang link dengan social activity. Sebab itulah kita kata tak semua orang willing untuk membuat social activity. Sebabnya social activity dia akan menyebabkan cost. Okay. The existence of unemployment. The existence of unemployment bermaksud akan berlaku pengangguran. Sebab apa berlaku pengangguran? Sebabnya mereka ini adalah bila kita lepaskan kepada demand dan juga supply. Contohlah supply ini adalah supply pekerja. Okay, bermaksud dia jual pekerja. Okay, maksudnya kita ni isi rumah, kita belajar betul-betul bagus, kemudian kita masuk universiti, kemudian kita pun akhirnya habis belajar dan kita menjadi pekerja. Tapi masalahnya demand dia sikit. Maksudnya ni firm nak upah. So bila dia kata firm nak upah, tapi pekerja terlampau ramai, supply pekerja tu terlampau ramai, dah garanti dia mesti akan tak mampu nak upah semua. So mereka pun terpaksa upah sikit. So bila isu sikit, bermaksud berlakulah unemployment. So jadi nak katanya permarket ekonomi ni bagus ke, tidak bagus ke, semuanya ada pro and cons lah. Pro and cons. Sama juga macam negara kita. Negara kita ni bukannya semuanya baik. Okay. Sebab itulah kita masih lagi ada. Okay. Kita masih lagi ada orang yang mengkritik kita punya politik. Tapi negara luar pun sama. Sebabnya negara luar pun dia ada juga kelebihan, ada keburukan. Okay.
Okey, kita tengok dari segi common ekonomi dan ekonomi. Okay. Kalau tadi kita cerita pasal pre-market ekonomi ini dikawal oleh firm dan juga household, tapi common ekonomi ini dikawal oleh government sahaja. Bila orang kata dikawal oleh government mesti bagus kan? Sebab tadi kita nampak dah baik, nampak buruk. Tapi actually dia tak bagus sangat pun. Dan sekarang ni kebanyakannya, kalau dulu kita ada North Korea, kita ada Cuba, okay? Tapi sekarang mereka dah banyak beralih kepada mixed market. Tapi yang tinggal adalah Cuba yang tinggal. Okay? Tapi dari segi pelaksanaan dia, sebenarnya Cuba pun dia bukannya lah sepenuhnya common economy, tapi ada certain part yang dia melaksanakan common economy. Okay? So, apakah dia common economy ini, di mana kesemua keputusan ekonomi ini diambil oleh government. Jadi, firm dengan household dia buat apa? Okay. Firm dengan household, apa yang dia buat? Mereka tak ada kuasa. Kalau macam dekat dalam kapitalisme, kita nampak bahawa kesemua keputusan ini dibuat oleh household dan juga firm. Household dan juga firm. So jadi ternampaklah kan bahawa dia ada perbezaan. Common ekonomi ni berbeza dengan market ekonomi. Okay. So, apa yang membezakan mereka? So, kalau tadi kita nampak market ekonomi ni mengawal apa barang yang dikeluarkan, kemudian bagaimana barang nak dikeluarkan dan juga untuk siapa dikeluarkan. Okay. Tapi sekarang ini dalam common ekonomi, kesemuanya dibuat oleh government. Bermaksud dia melihat kepada apakah objektif government. Maksudnya contohlah kan, kita kata kita wawasan 2020 kita nak wawasan 2025 kita nak mempertingkatkan kemasukan graduan yang baru dalam sektor pekerjaan. So belanja kerajaan lebih kepada human capital. So dalam human capital itu dia akan menaikkan aset mereka. Okey, apa yang government akan kontrol kesemua. Okey, government akan kontrol semua. Dari segi production, semua dia kontrol. Okey. Dia tak ada private sector. Dia tak macam capitalism. Capitalism ni dia tak ada private. Okey. Dalam socialism ni dia tak ada private. Okay. So nombor 3, consumer power does not exist. Bila dia kata tak exist tu bermaksud kerajaan je lah yang buat keputusan. So consumer ni dia tak ada pilihan. Dia terpaksa menerima kesemua keputusan government. Sebab itulah macam negara kita kan, biasanya negara-negara sosialisme ni adalah negara-negara yang orang panggil sebagai negara-negara berpresiden. Macam kita punya Perdana Menteri adalah dilantik daripada undian, yang kita panggil sebagai demokrasi. Kita pergi undi, kemudian nanti mereka akan buat pilihan pula siapakah yang layak menjadi Perdana Menteri. Tapi macam dalam common economy ini, dia adalah macam orang kata keluarga ataupun orang yang ternama. Mereka layak untuk jadi presiden dalam negara mereka. Okay. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia, keperluan akan diutamakan. Bila kita kata keperluan ni, dia merujuk kepada pakaian, makanan, tempat tinggal.
Goods and service that private enterprise may not produce will be provided because they are not very profitable. Maksudnya kat sini, private enterprise dia takkan produce barang-barang yang tidak memberikan keuntungan. Sebab tu mereka tak ada, orang kata tak ada keinginan untuk berniaga. So sebab apa? Sebabnya kerajaan dah buat. Kerajaan dah buat dan juga kerajaan dah jual. Dan mereka tak nak bersaing dengan kerajaan. Okay, nombor 3, dia akan ada equal distribution of income and juga wealth. Maksudnya kat situ adalah distribution ni bermaksud yang kalau kita tengok di dalam capitalism, dia kata adanya white gap, jurang. Bermaksud yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Tapi dalam sosialisme disebabkan mereka keluarkan barang kepada semua orang. Okay, dia tak merujuk kepada B40, M40, T20. Dia keluarkan sama rata je. Jadi bermaksud semuanya layak untuk mendapat barang-barang yang diperlukan. Maksudnya apa kat sini? Kalau contohlah kerajaan mengeluarkan barang yang berkualiti sederhana. So walaupun you kaya, you masih akan dapat barang yang sama seperti B40 dan juga M40. Okay. So itu dia punya kebaikan dia lah. Okay, keburukan. Keburukan. Kalau you rasa macam susah, kita ambil senang-senang dia. Contoh kita ambil loss of individual freedom. Maksudnya hilangnya kebebasan individu di mana dia tak boleh berniaga. Okay, bila tak boleh berniaga, dia juga tak boleh buat pilihan. Maksudnya pilihan apa? Pilihan nak beli barang A, barang B, barang C, tak ada. Dia cuma hanya ada barang A. Contohlah kan, kalau negara tu dia jual iPhone. iPhone je lah, kau tak jumpa Samsung, kau tak jumpa Huawei, kau tak jumpa Oppo. Dia macam tu. Okay. Alright, number 4, political danger. Political danger ni adalah sebab kerajaan yang buat keputusan. So, jadi kalau keputusan itu orang kata berlakunya kesilapan, maka dia akan berlaku pembaziran. So bila berlaku pembaziran, dia akan merugikan. Sebab apa? Sebab mereka pun bayar cukai. So bila bayar cukai, kemudian disalahguna pakai, dia akan menyebabkan berlaku keberhutangan. Okay. So itu adalah dari segi sosialisme. Okay. So kita bezakan pula. Okay, price mechanism dalam sosialisme. Okay, kita nampak bahawa dia no price mechanism. Okay, maksudnya price ni government control the price. Dia mengawal harga. Okay, freedom of enterprise, no. Maksudnya bebas untuk berniaga tu tak ada. Sebab ni cuma hanya kerajaan satu saja, kerajaan sahaja yang berniaga. Okay. Economic activity source pula adalah government sahaja. Okay. So itu dia punya perbezaan. So at least 3 lah. At least 3 ni korang tahu. 3 ni penting. Okay. Alright, next kita tengok mixed market. So mixed market ni adalah gabungan socialism dan juga capitalism. Ni gabungan dia. Kalau capitalism dia ada firm, dia ada household, socialism dia ada government. So dia gabung. Inilah yang kita amalkan di dalam Malaysia. Maksudnya apa? Government dia sediakan public good, firm disediakan private good. Public good bermaksud semua orang boleh guna, semua orang boleh beli. Okay. Semua orang mampu. Private good ni adalah dia mengikut kepada kemampuan. Bermaksud orang kaya dia boleh beli barang yang lebih baik. Orang biasa dia boleh beli barang yang biasa. Orang yang miskin dia terpaksa beli barang yang berkualiti rendah. Itu beza. Dia ada juga orang kata kebaikan. Okay. Dan dia juga ada keburukan. So dah tengok apakah advantage dia.
Advantage dia, government dia sediakan barang public good. Ini kita panggil sebagai public good, di mana private tak boleh sediakan. Okay. Kemudian dia bebas untuk berniaga dan juga bebas untuk membuat pilihan. Ini samalah cerita tadi. Kita tengok disadvantage. Jadi disadvantage, apakah keburukan dia? Okay. Mixed economy ni adalah dikawal ataupun dilaksanakan oleh government yang demokratik. Bila kita kata demokratik, dia berdasarkan undian untuk memilih Perdana Menteri. Okay. Masalah yang berlaku adalah apabila government terlampau banyak kuasa untuk mengawal kekayaan. Sebab bila lebihan kawalan ni akan menyebabkan mengganggu aktiviti investment. Maksudnya di sini, apabila kerajaan terlalu melaksanakan undang-undang yang mengganggu perniagaan, akan membuatkan orang untuk tidak bersemangat mencari perniagaan dan juga mendapatkan profit. So mereka willing untuk pindah ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Ini yang berlaku kat Malaysia sekarang. Kita dengar dulu Tesla nak masuk kat Malaysia kan, untuk buka syarikat, lepas tu tak jadi kan. Tak tahulah apakah isu di belakang tak habis, tapi itu nak kita nak gambarkan. Okay. So kita tengok sini, a mixed economy dia allow excessive intervention of the government. Tapi bila dia kata government, dia mesti terdekat dengan politik. So bila kita terdekat dengan politik, dia pastinya akan memberi berlakunya pembaziran. Sebab apa? Sebabnya bila kita kata politik ni adalah manifesto. Okay? Manifesto orang yang terpilih, dan mereka ni akan melaksanakan berdasarkan manifesto yang mereka ada dulu. Walaupun kita tahu bahawa manifesto dia tidak sesuai dilaksanakan, tetapi masih juga dilakukan. So bila masih dilakukan, okay, kemudian dia tidak dijaga dengan baik, maka berlakulah pembaziran. Okay, so itu adalah mixed economy. So kita tengok balik dari segi perbezaan. Okay, price mechanism. Okay, yes. Okay, kenapa yes? Sebabnya kita ada firm dan juga household. Sebab apa? Kita ada demand, kita ada supply, iaitu household dan juga firm. Okay. Freedom of enterprise pun adalah yes, sebab adanya house firm. Macam dalam socialism, okay, tak ada pun firm di dalam kurungan ini. Ekonomi yang aktiviti ekonomi dikawal oleh household, dikawal oleh firm, dikawal oleh government. Okay, dikawal oleh government. So kita dapat dah 3 perbezaan dia. Biasanya dalam exam dia akan tanya you beza ciri-ciri, kebaikan, keburukan. Nak kata you perlu hafal, tak perlu hafal pun, sebab benda ni dia adalah, orang kata you boleh bezakan jelas, perbezaan dia tu jelas. So you faham, insyaAllah dia akan bantu. Okay? Dia akan bantu you untuk buat lebih baik lah dalam exam nanti. Okay? Islamic pun sama juga, Islamic. Okay? Price mechanism pun dia masih ada yes, sebab apa? Islamic ni dia campuran firm, government dan juga household. Cuma beza dia melihat kepada syariat. Bila kita kata syariat, ini bermaksud dia merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Tapi dari segi pelaksanaan ekonomi, hampir-hampir sama. Okay, kita ada harga ditentukan oleh demand, supply, cuma dia berdasarkan hadis dan juga Al-Quran. Okay. Kemudian freedom of enterprise pun yes. Sebab apa? Memang Nabi mengajar kita untuk berniaga. 99% itu adalah rezeki daripada perniagaan. Okay. Economic activity samalah, dikawal oleh household, firm, government. Okay, sama sahaja.
Cuma beza dia dari segi syariat Islam ni dia adanya zakat. Okey, dia mesti ada pelaksanaan zakat. Zakat ini adalah untuk membantu orang-orang fakir miskin. Okey. Alright. So, dah tengok ekonomi Islam. Ekonomi Islam ni kebiasaannya soalan dia akan tanya kepada definition, okay, characteristic. Okay, so apa dia kat Islamic economic system? Senang sahaja. Okay, ekonomi yang berlandaskan, okay, ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Okay. Ini yang utama. Kedua ni adalah yang utama. Sebab tu dia kata kat sini, that branch of knowledge we have to realize human well-being through with Islamic teaching. Islamic teaching dia Al-Quran dan juga hadis. So, apakah sumber-sumber yang dia ada? Iaitu melalui Quran, okay, such as the divine source, okay, dia adalah rujukan utama. Kedua, kita melihat kepada sunnah Nabi, okay, apa yang dilakukan oleh Nabi dan dilaksanakan oleh Nabi yang boleh kita ambil sebagai pelaksanaan dalam ekonomi. Okay. Ijma ni adalah daripada pendapat-pendapat ulama. Pendapat-pendapat ulama, kan, kita ada banyak kita ada Imam Syafi'i, kan. So dia ada banyak. Kemudian kias ini adalah perkara-perkara yang dia perlu rujuk kepada ketiga-tiga sumber di atas. Dia perlu rujuk Quran, Sunnah, Ijma. Okay. Maksudnya contoh macam contoh kalau kita nampak zaman dulu zaman Nabi dulu, Arak itu dibolehkan. Okay. Dibolehkan dan juga orang kata tapi untuk negara, untuk waktu sekarang, mungkin alkohol itu dia adanya campuran yang menyebabkan berlaku penyakit. Okay, maka dia diharamkan. Dia sama juga macam contoh kias ini diguna pakai apabila macam contohnya dadah, kan, dadah tidak berlaku pada zaman Nabi. Okay, tapi dia berlaku pada masa sekarang. Okay, so jadi macam mana mereka nak meletakkan hukum halal, hukum haram? So dia membuat rujukan daripada Al-Quran, dia membuat rujukan daripada Sunnah, dia membuat rujukan daripada ulama-ulama. Kalau kita nampak dadah itu kesan dia memudaratkan, maka jatuhlah haram, contohnya gitu. Okay. Alright, so yang ni hafal. Ini sangat penting. Sebab soalan ni kebiasaannya dalam short answer, markah dia adalah 10 markah. Okay, 10 markah. Alright, so dah tengok kat sini, dia ada 5 basic foundation. Okay. Dia ada concept of Tauhid. Okay, Tauhid. Dalam Islam, kena ingat, percaya bahawa hanya satu Tuhan sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan juga kita kena dahulukan kita punya ibadat, dahulukan apa-apa yang boleh menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah kita. Okay. Kemudian kepercayaan tauhid ini dibahagikan kepada dua, iaitu hablum minallah, ni kena tahu hablum minallah, kemudian kita ada hablum minannas. Okey, sebab kita tahu apa maksud dia. Hablum minallah ni adalah hubungan kita dengan Allah. Okey, kita beribadat, kita baca Al-Quran, kita melaksanakan aktiviti ekonomi yang tidak tidak haram. Okey, kita tidak membuat perkara-perkara yang mungkar. Okey, kita jangan buat perkara-perkara yang mungkar. Okey, sebab jelas dalam Al-Quran tidak mengajar kita untuk menjadi seorang yang mungkar kepada Allah. Okey,
Yang kedua adalah hablum minan nas, di mana hubungan kita di antara manusia. Maksudnya hubungan kita antara manusia ni, kita jangan menipu, jangan mencuri, okey. Kita jangan bergaduh, kita sentiasa jaga hubungan. Okey, so dalam ekonomi itu penting. Perniagaan tiada unsur-unsur penipuan. Tu dah dia hablum minan nas. Bermaksud kita menipu orang untuk mendapatkan profit. Okey, bermaksud kita tak jaga hablum minan nas, kita tak jaga hablum minallah. Tu penting. Okey, so konsep of rububiyah. Rububiyah ni, rububiyah ini dia merujuk kepada di mana kita percaya bahawa segala aktiviti ekonomi adalah untuk mencapai al-falah. Okey, kita kena yakin bahawa Allah itu adalah berkuasa. Okey, al-falah ni merujuk kepada kita mencari kejayaan. Kejayaan dunia dan juga akhirat. Dunia dan akhirat. Dia bukannya mencari kejayaan dunia sahaja. Dalam aktiviti ekonomi kita kena, dalam aktiviti perniagaan kita kena fikirkan akhirat. Okey, bukan hanya memikirkan kepada dunia. Kalau dunia sahaja, sebab itulah berlaku penipuan, berlaku penindasan. Sebab itu dia berlaku. Tapi dia tak kalau kita fikirkan kepada akhirat dan juga dunia, maka kita akan rasa apa yang kita buat hari ini akan memberi kesan kepada akhirat nanti. So mereka akan mula berjaga-jaga. Okay. Alright, next adalah konsep of tazkiyah. Okay. Konsep of tazkiyah ini adalah di mana kita nak mensucikan harta. Sucikan harta melalui zakat, melalui sedekah. Okay. So kalau kita ikut zakat ini adalah wajib kepada semua orang. Macam contohnya lah, untuk orang-orang yang Muslim, orang yang dah berkahwin, ada anak, kadang-kadang kita tengok mak ayah kita, mereka setiap tahun mereka akan bayar zakat. Bayar zakat mengikut kepada beras yang kita guna pakai. So itu wajib dibayar. Sebab apa? Sebabnya itu adalah untuk kita nak bantu orang-orang fakir miskin. Bantu orang fakir miskin. So semua yang di-collect itu untuk membantu orang miskin, untuk membantu mereka ni sama bangun dan mampu bayar zakat pada satu masa nanti. Okey, khalifah. Bila kita kata khalifah, ini adalah ketua. Bila kita kata ketua, bermaksud dekat sini adalah Allah menyerahkan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Segala apa yang ada dalam dunia ini, termasuklah pertanian, perikanan, perhutanan, perlombongan, itu ditentukan oleh khalifah. Maksudnya kita lah. Maksudnya kita bebas untuk melaksanakan apa-apa aktiviti, contoh perhutanan, kita proses jadikan rumah contohnya. So kita bebas buat benda itu semua, tapi dengan syarat adalah kena melihat kepada syariah. Kena melihat pada syariah. Bila kita kata syariah ni, semua aktiviti tu mesti halal lah. Semua aktiviti bila kita kata halal pula, tak ada penipuan, tak ada unsur ketidakpastian. So itu penting. Okey, ukhuwah. Konsep of ukhuwah ni adalah dari segi kata kita berkawan. Ataupun orang kata hubungan kawan. Kita masih sentiasa hormat, sayang menyayangi, tu kaulah kan. So features, ciri dia, Al-Quran, hadis adalah sumber yang utama. Kesemua individu bebas untuk memiliki property. So sama jugalah macam tadi kan. Free to decide in economics. So good in the economic, kelebihan dia nak mencari al-falah. Di mana adalah untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Dia bebas untuk bersaing. Bebas untuk bersaing sebab apa? Adanya firm di dalam ekonomi Islam. Alright. Okay, so sekarang ini kita dah habis untuk chapter 1. Kita dah habis chapter 1. So kita
So dalam, okay, so you punya tugasan you pada hari ini, okay, tugasan pada hari ini, okay, socialism, capitalism. Okay, what are the difference? Bezakan di antara what, how, whom. Okay, dalam bentuk dalam bentuk esei. Jangan buat table lah. Okay, sorry. Jangan buat esei. Okay, dalam bentuk esei. Okay, dalam bentuk esei. Dan letak dalam ruangan komen. Okay, komen YouTube dekat YouTube. Sebab saya akan upload dalam YouTube, so you akan komen dalam YouTube tersebut. Okay, senak satu saja. So jadi bermaksud antara tiga ni pilih. You nak buat mana? You nak buat what pun boleh, you nak buat how pun boleh, you nak buat whom pun boleh. Tapi senak jelas apakah beza mereka. You nak buat dalam English pun boleh, nak buat dalam Melayu pun boleh. Okay. Alright. So jadi rasanya itu sahaja daripada saya. So kita jumpa pada next week kot. Next week sebabnya saya seminggu tak ada. Okay. So seminggu tak ada sebabnya saya ada outstation. Okay, sebab saya ada program lah. Okay. Alright, so kita jumpa minggu depan. Okay, untuk bersama muka. Dan juga selamat hari raya lah kepada semua. Alright, so thank you guys. So kita jumpa nanti.